Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Saya ucapkan kepada kesemua peserta-peserta seminar online bagi kertas perniagaan sempena dengan MSU Smart Program bagi peperiksaan SPM tahun 2020. Terima kasih kepada Cikgu Sheila kerana sudi untuk meluangkan masa pada hari ini untuk bersama-sama dengan anak-anak pelajar, terutamanya calon-calon SPM 2020 ataupun kita panggil calon SPM COVID-19. Okey, tapi bukan pesakit ya. Calon SPM COVID-19 insyaAllah yang akan memiliki peperiksaan SPM pada Februari 2021. Jadi pada tengah hari ini, kalau untuk makluman anda semua, ini adalah sesi yang kedua program MSU Smart Program pada hari ini. Pagi tadi kita ada kertas pendidikan moral. Jadi tengah hari ini kita ada kertas perniagaan. Jadi bersama-sama dengan saya hari ini juga adalah seorang guru berpengalaman dalam kertas perniagaan. Jadi kita ada adik-adik calon SPM sekalian. Kita harap kita boleh menggunakan sesi pada tengah hari ini untuk bersama-sama mendapatkan manfaat ataupun ilmu ataupun perkongsian, terutamanya dari segi teknik-teknik untuk mendapatkan markah yang baik dalam kertas perniagaan bagi SPM tahun ini insya-Allah. Jadi kita ada lebih kurang masa yang diperlukan kalau ikutkan 1 jam 15 minit. Tapi nanti at the end of the session, terpulang pada Cikgu Sheila lah, kita boleh buka Q&A ataupun ada apa-apa sebarang pertanyaan nanti. Kalau nak direct masa ataupun nak minta tambah masa, insyaAllah tak ada masalah, dibenarkanlah. Jadi sebarang apa-apa soalan boleh diajukan, boleh buka mikrofon nanti, ataupun boleh kalau malu nak cakap, takut suara tu mahal, boleh chat lah di ruangan box, tak ada masalah. Dan kita mengharapkan agar sesi ini dapat memberikan manfaat, dapat dijadikan satu perbincangan yang efektif dan berkesan untuk mendapatkan input-input yang sangat bermanfaat lah untuk diguna pakai oleh calon-calon SPM pada tahun ini insyaAllah. Jadi tanpa buang masa, saya nak serahkan sesi seminar ini kepada Cikgu Sheila lah untuk memulakan. Okey, dipersilakan Cikgu. Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua, terutamanya kepada Cik Anif lah daripada MSU. Sudi menjemput saya untuk membuat perkongsian dengan anak-anak semua. Okey, dan terima kasih juga kepada anak-anak semua calon-calon SPM 2020-2021 lah kot saya boleh katakan. Okey, sebab tak jemu-jemu, sebab ada nama-nama yang memang familiar, maknanya memang ada saja mana-mana perkongsian daripada mana cikgu memang awak akan grab. Okey, itu yang sepatutnya lah, sebab sekarang ni musim pandemik ni kita tak menentu untuk awak bersemuka dengan cikgu pun tak boleh. Jadi usaha murni yang dilakukan oleh MSU ni terutamanya kita patut grab lah. Okay, sebab ini adalah secara percuma dan tak salah untuk awak kutip sebanyak ilmu yang ada, sebab itu memanglah yang sepatutnya. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya akan terus kepada slide presentation saya lah. Okey, hari ni kita akan seminar kita seminar mengenai paper perniagaan, SPM perniagaan. Okey. Sedikit daripada saya lah. Okay, saya adalah Cikgu Nur Sheila binti Mazlan dan saya berkhidmat di SMK Tanjung Rambutan, Perak. Okey, mula berkhidmat pada tahun 2001. Maknanya saya dah 19 tahun berkhidmat dan umur saya dah 44 tahun. Okey, dan di bawah adalah saya punya channel YouTube saya lah. Okay, dekat sana ada juga saya kongsikan bahan-bahan perniagaan dan ada juga slot-slot yang saya buat setengah jam setiap malam. Bukan setiap malam lah, bila ada free saya akan buat, yang mana nama dia Lepak Santai 70 minit. Kita akan discuss tentang paper perniagaan lah, satu soalan satu skema. Okey,
Yang ini saya pernah share dengan pelajar-pelajar. Okey, Mentimeter. Saya bagi topik je. Subjek perniagaan sangat. Okey, ada yang kata seronok. Okey, seronok tu okey lah, paling fun, awesome. Ada yang kata I not understand. Okey, sukar jika tidak melakukan latihan. Okey, ada yang kata susah sikit. Ada yang kata cannot. Ada yang kata scary, sukar, digeruni, terapi, skeptikal dan terperinci. Okey, yang ini semua-semuanya adalah apa yang dalam mindsetting awak. Okey, jadinya saya berharap selepas habis perkongsian ini, hari ni kita akan buat, kita just bukan terus tumpu soalan. Kita akan buat sikit-sikit soalan. Kita akan kongsikan sedikit tips biar awak jangan terlalu stres. Sebab sekarang ni adalah masa-masa yang sangat runcing sebenarnya. Masa-masa yang awak mungkin akan cepat down, yang mungkin awak akan rasa tertekan pun mungkin. Jadi seelok-eloknya janganlah merasa itu sebab perjalanan awak masih jauh. Okey. Dan subjek perniagaan ni, kalau kita tahu caranya, tahu macam mana untuk awak dapatkan markah yang lebih, tahu cara bagaimana untuk awak menjawab, okey, insya-Allah awak boleh skor paper perniagaan ni. Okey, kalau rasa yang memang tak pernah lulus pun insya-Allah boleh lulus, sebab untuk lulus tu tak susah, tapi untuk skor tu awak perlukan effort yang lebih lah. Okey, awak kena banyak tulis nota, awak kena banyak macam-macam benda awak kena buat. Jadi kita akan tengok proses tu satu persatu hari ini. Okey. Ada yang kata favourite subject. Okay, baguslah. Saya takut ada yang kata scary, menakutkan, tak boleh nak target, sukar untuk skor, susah untuk belajar sebab ada kerja khusus. Yang itu awak kena mindset, awak kena tune balik bagi jadi betul. Okey. Yang ini yang banyak pelajar-pelajar saya ataupun pelajar-pelajar yang selalu berkongsi lah. Sebab perkongsian saya akan tanya kenapa. Okey. Kenapa saya tulis banyak tapi markah saya sikit? Okey, ada pelajar-pelajar yang macam tu. Kemudian kenapa saya susah nak faham kehendak soalan? Baca banyak sekali pun, ya Allah, apa benda soalan ditanya, tak faham. Okey. Ataupun saya tak faham apa-apa. Ini memang dah satu level yang memang awak patut susah hati, dan cikgu pun kena susah hati dah, sebab bila awak kata awak tak faham apa-apa. Padahal awak dah belajar selama 2 tahun, awak dah menimba ilmu, awak dapat maklumat tentang kertas perniagaan ni. Okey. Jom kita tengok kenapa awak menghadapi situasi tadi. Okey, pertamanya, jangan, a big no ya, jangan hafal satu buku teks. Sebab apa jangan hafal satu buku teks? Okey, buku teks tu memang dianggap sebagai buku kitab lah. Okey, untuk awak buat rujukan, fakta-fakta memang semua berada dalam tu. Tapi untuk subjek perniagaan, fakta memang akan memberi markah. Okey, memang ada dalam buku teks sebab tu. Tetapi awak kena pandai apply. Daripada soalan-soalan tu, dia ada soalan untuk awak berikan fakta yang daripada buku teks. Dalam masa yang sama, dia perlukan huraian, dia perlukan contoh. Huraian dan contoh tak semestinya dalam buku teks. Dia selalunya ada soal huraian dan ada contoh tu dalam soalan tu sendiri. Dekat situ awak kena pandai tackle. Dekat mana yang awak nak masukkan jawapan, dekat mana yang akan bagi markah. Sekarang kita akan tengok sama-sama lah. Okey, kemudian gunakan akronim. Akronim ni macam ada singkatan-singkatan yang awak familiar, yang awak ambil daripada sekeliling awak dan buatkan satu akronim yang sesuai untuk memudahkan awak menghafal. Okey, kemudian buat latih to be banyak-banyak kali. Banyak kali yang saya dengar pelajar saya, esok nak periksa, malam tu baru belajar. Lepas tu lepas paper, cikgu saya tak ingat, saya tak boleh, saya tak faham. Itu memang nak kena marah. Okey, latihan awak kena buat selalulah. Okey, selalunya kalau sekolah-sekolah harian biasa, sebelum percubaan tu cikgu dah habiskan syllabus. Maksudnya bila awak nak menuju ke percubaan tu, kita dah membuat latihan je. Maknanya
Latihan awal-awal tu mungkin latihan yang awak boleh tengok buku. Selepas tu latihan yang mana kita cuba balik buat latihan yang sama tapi jangan tengok buku. Awak ingat tak balik apa benda ni? Jadi latih to be tu memang kena buat banyak-banyak kali. Memang faham ada banyak subjek. Ada kadang-kadang ada 11, 12 subjek kan. Tapi awak sebagai pelajar, inilah masa untuk awak cuba susun. Sebab sebenarnya SPM ni inilah satu tahap yang memang kita susah sebab 2 tahun. Tapi bila kita dah masuk college ke, contoh lepas ni awak terpilih masuk MSU kan. Dia punya cara pembelajaran dah tak sama. Okey, awak kita punya otak kita dah matang. Okey, kemudian awak tak akanlah belajar subjek tu sampai 2 tahun baru diuji. Kalau tak silap saya, bila kita masuk college ke, masuk uni ke mana-mana, dalam ikut semester tu lah, habis semester tu, syllabus tu dah habis, awak akan carry awak punya markah ke semester seterusnya. Maknanya kalau awak tak ingat pun yang first awak belajar tu, kita mungkin ada sikit lah awak kena apply untuk next semester. Tapi dia tak macam SPM yang mana awak kena hafal daripada form 4, form 5. Ataupun setengah subjek matematik mungkin awak kena hafal daripada lower form lagi kan. Kena tahu dia punya cara untuk menjawab. Bila kita dah masuk universiti nanti, otak kita dah matang, kita dah senang menghafal. Okey, jadi sekaranglah untuk awak buat latih to be banyak-banyak untuk setiap subjek awak. Kemudian bila untuk perniagaan, awak kena peka kepada kata kerja dan kata kunci. Okey, apa dia kata kerja, apa dia kata kunci, kita akan tengok lepas ni lah. Okey, yang ini memang kecil lah nota ni, just nak tunjukkan macam mana awak buat pemindah. Okey, tadi saya ada sebut jangan hafal satu teks. Okey, saya sebagai cikgu pun saya tak hafal satu teks. Kalau awak perasan dalam form 4 kita ada buku teks tu, dalam tu ada cerita Radio Lofa, cerita tentang siapa. Yang itu sebagai contoh tau. Kadang-kadang dalam soalan kita tak nak contoh Tunia Lofa, dia nak contoh tu daripada soalan. Jadi kat situ jangan awak hafal satu buku teks tapi awak faham dia punya fakta. Kena hafal lah fakta tu, tapi awak kena faham macam mana untuk apply. Okey, cuba buat nota kecil sendiri yang mana kita, kalau zaman saya dulu kertas A4 tu kita akan lipat 4. Satu muka surat kecil tu kita boleh muatkan satu topik ataupun satu bab pun mungkin boleh. Sebab dia bila kita gunakan peta minda, kita melihat satu muka surat tu ada banyak maklumat. Berbanding bila awak nak hafal menggunakan buku teks, buku teks ni dia awak kena flip, awak kena selak. Jadi susah untuk kita tangkap. Otak awak tu mind kita untuk menangkap gambar rajah. Bila dalam bentuk gambar rajah ni, dia lebih mudah daripada untuk menangkap dalam buku teks dalam bentuk ayat by ayat kan. Jadi seelok-eloknya buatlah nota kecil sendiri. Okey. Kemudian ni yang tadi tu, gunakan akronim. Okey, seboleh-bolehnya guna yang anda reka sendirilah. Okey, dan akronim ni terus terang saya cakap saya tak pandai. Saya mungkin daya imajinasi saya kurang. Okey, macam yang ni contoh ni yang daripada kami ada cikgu yang biasa bagi ceramah juga ni, Cikgu Azman daripada DAS. Sekolah DAS di Ipoh lah. Okey, dia memang pakar betul buat akronim ni. Yang ini contoh lah. Okey, kita ada belajar tentang sumber fizikal dekat bab 5. Tingkatan 5 bab 2. Okey. Yang ini contoh sumber fizikal, kita ada kilang, kita ada peralatan, kita ada bangunan, bahan mentah, produk dan stok. Jadinya dia buatkan satu akronim, kakak pakar baling bantal pakai sukit. Maknanya bila ada je soalan tentang sumber fizikal, awak terus keluarkan kakak pakar baling bantal pakai sukit. KPBBPS. Jadi apa dia? Kilang, peralatan, bangunan, bahan mentah, produk dan stok. Okey, jenis pengangguran pula. Yang ini dekat tingkatan 4 bab 2 ke? Kita ada jenis pengangguran. Okey, kita ada pengangguran bermusim, kitaran, teknologi dan struktur. Dekat sini awak boleh buat satu akronim. Budak kampung tidur sengit.
Bila jenis pengangguran je dan kepala awak boleh terbayang. Budak Kampung Tidur Sengit. BKTS. Bermusim kitaran teknologi struktur. Tetapi jangan bila periksa awak pergilah salin budak Kampung Tidur Sengit. Dia memang tak boleh lah. Cikgu tak tahu apa maksud dia. Itu sebagai clue ataupun sebagai cara untuk awak mudah hafal. Okey. Itu akronim. Okey, peka kepada kata tugas dan kata kunci. Kata kunci tu keyword lah. Okey. Kata tugas. Apa kata tugas? Okey, setiap soalan peperiksaan ada kata tugas dia masing-masing. Pelajar perlu memahami kata tugas dan tulis jawapan ikut kehendak soalan. Okey, kita tengok. Dekat sini saya akan bagi 3 contoh. Okey, 3 contoh kata tugas dan soalan-soalan yang dikaitkan dengan kata tugas. Okey. Contoh kata tugas yang pertama ni. Okay. Jelaskan ataupun soalan tentang mengapakah. Okey, bila ada jelaskan, bila ada mengapakah, awak kena bagi dia punya huraian mengikut peruntukan markah. Okey, huraian. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan dekat sini. Okey, Rajah menunjukkan titik pulang modal warisan dodol Melayu. Okey, dia ada apa? Kawasan Belorek. Dia ada titik bersilang untuk TPM. Okey, dia ada X, dia ada Y dekat situ. Okey. Apakah Y? Satu markah. Okey, bila soalan apakah Y, dekat sini dia direct. Maksudnya dia terus hanya dia minta Y apa. Yang ini tak apalah, awak tahulah. Okey, Y ialah. Okey, ada tak pelajar-pelajar yang nak buka mic dan awak bagi jawapan untuk nombor 1 dan untuk nombor 2? Okey, ada tak? Apakah Y? Cikgu, share screen boleh tak cikgu? Share apa dia? Share screen. Dah hilang ke? Daripada tadi saya tak share screen ke? Tak, cikgu. Ya Allah, kenapa tak cakap? Okey, sekejap. Aduhai, kenapa tak cakap daripada tadi? Okey, nampak tak? Nampak juga. Kenapa tak ada siapa-siapa yang cakap? Okey, sekejap saya pinkan. Punyalah saya bercakap seorang-seorang tadi, awak pun dengar je. Baik sungguh, tak boleh tahu. Okey, nasib baik saya baru yang ini. Okey, sekejap saya besarkan dia punya screen. Alahai korang ni. Okey. Okey, saya tunjuk sekejap balik semula tau. Ini contoh peta minda. Okey. Tadi saya kata kena buat nota kecil tu. Kemudian ini akronim. Okey, ada kakap pakai baling bantal, pakai stokin. Dengan yang budak Kampung Tidur Sengit tadilah. Okey, kemudian kata tugas dan kata kunci. Ni kita akan masuk ni. Okey, kata tugas tu apa, kata kunci tu apa, kita tengok. Okey, yang ini kita akan terangkan kata tugas. Okey, saya akan tunjuk 3 contoh kata tugas dan 3 soalan kita akan bincangkan lah. Okey, jelaskan ataupun mengapakah. Okey, pelajar kena bagi huraian je ya untuk soalan tu. Okey, soalan saya dekat sini. Okey, so boleh nampak ya. Okey. Warisan dodol Melayu. Ini dia tunjukkan TPM lah, titik pulang modal. Okey, apakah Y? Satu markah. Kemudian dikata jelaskan. Okey, bila kita tengok tadi, jelaskan tadi kita nakkan apa? Huraian sahaja kan? Jadi, apakah Y? Okey, jadi saya nak seorang buka mic. Okey, terangkan apakah Y. Macam mana awak dapatkan satu markah. Kemudian nombor 2 tu
Jelaskan kesan kepada warisan dodol Melayu sekiranya pengeluaran dodol berada di kawasan Belorek 3 markah. Okay, boleh tak siapa-siapa tolong bagi jawapan awak lah. Ataupun semua tak ingat Y tu apa. Y ialah kos tetap. Okey, Y ialah kos tetap. Kemudian jelaskan kesan kepada warisan dodol Melayu sekiranya pengeluaran dodol berada di kawasan Belorek. Okey. Jelaskan ni tadi adalah kata tugas. Jadi awak tahu, okey, jelaskan maksudnya nak huraian lah. Jadi cikgu nak huraian sebanyak bila 3 markah, awak bagi 3 huraian. Sebelum awak mula menulis, awak kena tahu dia minta apa. Okey, keyword dia kesan sekiranya berada di kawasan Belorek. Betul? Okey, jadi kepala soalan pun awak kena salin. Tolong biasakan ada cerita, ada nama, ada produk, ada maklumat, awak masukkan semua tu dalam jawapan awak. Contoh dekat sini dia kata, jelaskan kesan kepada warisan dodol Melayu sekiranya pengeluaran dodol berada di kawasan Belorek. Jadi kepala ayat tu maksudnya awak salin balik. Kesan kepada warisan dodol Melayu sekiranya pengeluaran dodol berada di kawasan Belorek ialah apa, apa dan apa. Okey, awak nak buat dalam satu bentuk perenggan pun boleh. Ataupun selepas ialah tadi, awak bagi ayat yang pertama, ayat lengkap. Kemudian awak turun pergi ayat yang kedua. Turun lagi pergi ayat yang ketiga. Pun boleh. Okey, asalkan jawapan awak tu betul, memang awak akan dapat markah lah di situ. Okey, kita tengok kepada skema jawapan dekat sini. Jawapan dalam ni memang awak nampak ringkas, tapi tolong ingat awak kena salin. Macam soalan tadi ditanya apakah Y, jadi awak kena tulis balik. Y ialah kos tetap. Kita dapat 1 markah. Kemudian soalan nombor 2 tadi jelaskan kan. Jadi awak boleh je jawab. Kesan kepada warisan dodol Melayu ialah, okey, jumlah hasil melebihi jumlah kos, jumlah pengeluaran melebihi titik pulang modal, perniagaan mempunyai keuntungan yang tinggi. Dekat sini contoh ni, skema ni dibagi 4. Awak boleh mana-mana 3 jawapan awak yang betul tu awak akan dapat markah di situlah. Okey. Sementara tu ada apa-apa soalan tak tentang kata tugas? Okay, kita tengok dekat chat. Okey, Y lah kos tetap. Okey, pandai semua. Betul lah, Y lah kos tetap. Ingat ya, bila awak menulis, pastikan awak kena salin apa yang saya kata tadi, kepala soalan tu. Tu kena salin. Okey. Lepas tu, apa maklumat yang ada tu, awak masukkan segala maklumat yang ada. Kemudian, tahu dia punya kata tugas. Kalau dia kata jelaskan, maksudnya dekat situ soalan tu dia nak huraian. Dan markah tu sangat-sangat penting sebab dekat situlah untuk awak rangka awak punya jawapan. Kalau 3 markah, awak kena bagi 3 huraian lah. Lagi satu tentang markah ni, biasanya saya akan beritahu pada student saya. Kalau markah tu 3, pastikan awak jawab dalam tempoh 3 markah dan kurang. Jangan lebih. Sebab apa? Sebab saya takut mungkin dalam nampak 3 markah, dia macam senang. Tapi awak ambil masa sampai 10 minit untuk overthinking. Bila kita dah terlebih masa tu, takut soalan-soalan yang belakang-belakang tu, terutama bahagian C, awak tak sempat nak menjawab. Jadi, awak kena sentiasa alert dengan masa. Yelah, dengan masa. Berpandukan markah. Markah tu akan membantu awak untuk rangka awak punya jawapan, berapa banyak awak kena tulis. Dan di situ juga untuk awak tengok berapa lama awak kena jawab. Itu dekat dia punya markah lah. Okey. Jadi dekat sini, ada dia punya kepala, awak faham dia punya kata tugas, awak faham dia punya keyword.
Jadi awak akan boleh menjawab soalan. Okey, kalau ada kata tugas terangkan. Okey, bila ada terangkan, awak perlu bagi fakta, awak perlu bagi huraian. Dan apa-apa pun mesti tengok pada pembahagian markah. Contoh kalau markah tu 6. Okey, kita terus tahu mesti dia nak 3 fakta, 3 huraian. 2, 4, 6. Betul. Kalau dia minta 4, 2 fakta, 2 huraian. Jadi awak kena tengoklah terangkan, fakta dan huraian. Jadi jelaskan, awak hanya perlu beri fakta. Perlu beri huraian. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, gambar menunjukkan sejenis barang yang diiklankan di media elektronik. Okey, dia kata dapatkan di cawangan Sibon berdekatan. Okey, dia jual apa? Dia jual mesin basuh automatik yang mesra pengguna, ada teknologi nano. Kemudian dekat paparan soalan tu juga dia kata diskaun 20% daripada 1000, dah diskaun tu awak dapat 800 je. Kemudian kalau dah diskaun 20% tu, ada pula jaminan 5 tahun, ada pula ansuran mudah, ada pula penghantaran percuma. Okey, jadi soalannya dekat sini. Terangkan 2 elemen campuran pemasaran yang terlibat bagi pemasaran barang tersebut 4 markah. Okey, terangkan 2 elemen. 2 markah 4. Jadi bila soalan terangkan, awak kena bagi 2 fakta dekat situ dan 2 huraian. Okey, saya nak masuk dekat bahagian chat. Awak dah tengok soalan tadi kan? Saya nak awak tuliskan. Okey, bila kita nampak soalan tentang pemasaran, campuran pemasaran, apa yang kita bayangkan soalan tu nak? Okey, boleh tak awak tulis dekat ruangan chat? Sebut je campuran pemasaran. Yes, betul Nur. Nur Nisrin. Sofia, Azek, 4P. Price. Okey, apa dia 4P tu? Okey, siapa tahu apa dia 4P? Produk. Okey, promosi, price, place. Place tu penagihan lah. Betul lah. Okey. Jadi dekat sini, bila awak dapat soalan campuran pemasaran, awak terus highlightkan situ. Awak terus keluarkan je 4 benda tu. Promosi, produk, price, place. Macam Nadila cakap lah. Yusri pun cakap, ramai yang tahulah yang ini. Okey, tulis dulu 4 benda tu. 4 P ni. Kemudian kita tengok dekat soalan balik. Dia kata terangkan 2 elemen campuran pemasaran terlibat. Okey, kita tahu campuran pemasaran ada 4. Tapi apa yang berkaitan dengan soalan ini? Dia nak 2 je. Ada tak produk? Ada tak produk? Ada. Ada tak dia nak tentang price? Ada. Okey, promotion. Promosi pun awak nampak diskaun, tapi dekat sini dia tak cakap tau dipromosikan menggunakan apa, kaedah apa, periklanan ke apa, dia tak ada cakap. Jadi place ada tak penagihan? Macam mana awak nak dapatkan mesin basuh ni? Ada, dia tulis dekat cawangan Sibon berdekatan kan? Okey, jadi macam mana awak nak dapatkan 4 markah dekat situ? Okey, kita dah tahu 4P ada dalam ni. Okey, kita ada 3 je lah. Kita minuskan yang promosi tadi. Soalan minta 2 sahaja elemen campuran pemasaran. Okey, jadi kita tengok kepada cadangan cadangan skema jawapan dia. Okey. Cadangan jawapan dia harga. Awak sebutlah. Okey, kena buat dalam bentuk ayat yang penuh yang tadi. Kepala soalan tu awak kena salin balik. 2 elemen campuran pemasaran yang terlibat bagi pemasaran barang tersebut kan. Jangan biasakan salin barang tersebut. Dalam soalan ni dia ada cakap tak barang apa yang dijual?
Okey, dia ada cakap barangnya adalah mesin basuh automatik kan. Jadi awak tulis je, salin je. Dua elemen cabaran pemasaran terlibat bagi pemasaran mesin basuh automatik tersebut ialah, okey, kalau awak kata harga ialah harga, iaitu mesin basuh tersebut dijual pada harga 800 lepas diskaun 20%. Okey, kemudian awak bercakap dan tempat, iaitu mesin basuh boleh didapati di Sibon yang berdekatan. Ataupun awak nak beritahu tentang produk. Produk iaitu mesin basuh automatik, mesra pengguna dan menggunakan teknologi nano. Itu dia punya cadangan jawapan. Okey, jadi awak kena ingatlah, okey, bila terangkan maksudnya kena bagi fakta, kena bagi huraian. Berbeza dengan yang tadi jelaskan, dia minta huraian sahaja, dia minta fakta kan. Okey, kita tengok kepada yang seterusnya. Okey, kalaulah ada soalan tentang nyatakan, apakah, berikan. Okey, awak kena bagi fakta yang bukan kursus. Betul, fakta yang kursus dan spesifik yang mana ini daripada buku teks. Sebab dia betul-betul diminta fakta je. Apakah, nyatakan, berikan. Direct dia punya soalan tadi kan. Okey, jom kita tengok soalan yang berkaitan. Okey, yang ini. Maklumat berikut berkaitan dengan jenis pembiayaan. Okey, syarikat percetakan global ni dia kata dia menghadapi masalah kekurangan 3 buah mesin untuk siapkan cetakan majalah dengan segera. Pihak syarikat mempertimbangkan untuk membeli mesin tersebut secara tunai atau memajak daripada syarikat pajakan. Apakah jenis pembiayaan yang sesuai dipilih? Kemudian berikan alasan berdasarkan kelebihan jenis pembiayaan yang dipilih. Okey, sebelum kita tengok kepada jawapan, saya nak kecilkan sekejap. Saya nak tengok dekat ruangan chat. Okey, ada tak pelajar yang rasa soalan ini, okey, ada yang tanya boleh buat point. Okey, point dekat sini maksudnya walaupun awak kata benda tu point, tapi ayat dia kena penuh. Saya takut bila saya kata okey boleh buat point, awak buat ayat awak tak lengkap, awak buat bukan satu ayat yang penuh, yang itu tak boleh. Point maksudnya walaupun awak buat ayat tapi awak bukan dalam satu perenggan. Habis satu ayat, awak pergi bawah. Habis pergi ayat, awak pergi bawah. Itu masuk point bagi saya. Okey? Bukannya point awak cakap jadi pembiayaan sesuai, awak terus je bagi pajak tunai. Itu tak boleh. Itu memang tak boleh. Ayat awak, jawapan awak kena penuh. Itu pasal awak kena tahu kepala soalan tu apa, maklumat yang berkaitan tu apa, semua tu awak kena tahulah, awak kena masukkan. Okey, jangan bagi poin yang pendek yang tak cukup maklumat yang membolehkan awak akan, kadang-kadang kita ada penalty ya, awak dah jawab betul, tiba-tiba awak kena potong satu markah sebab awak tak masukkan maklumat yang ada daripada soalan dalam jawapan. Okey, sekarang ni sumber pembiayaan. Okey, siapa boleh jawab? Sumber pembiayaan ada berapa? Dua, iaitu apa dia? Dalaman dan luaran. Okey, good. Okey, dalam dalaman, kita ada peribadi dengan keuntungan rezab kan? Okey, dalam luaran kita ada... Okey, betul. Dalaman dan luaran. Okey, good. Sekarang ni saya nak tahu. Dalaman tu kita tahulah peribadi dengan rezab keuntungan. Okey, dalam luaran tu kita ada banyak sikit. Kita ada swasta dengan kita ada agensi kerajaan. Okey. Boleh tak siapa-siapa terus senaraikan? Okey, apa dia luaran? Okey, pembiayaan luaran. Sebab yang ini kadang-kadang pelajar selalu dia tersilap tau. Antara sewa beli, antara pajakan, antara gadaian. Yang itu awak selalu silap. Okey. Pandai siapa jawab guna voice. Takut block cikgu. Okey.
Ada pajakan, betul Linda. Kita ada pajakan, kita ada apa lagi? Sewa beli, modal, overdraft, pepaksuran, sewa beli. Okey. Sekarang ni kalau awak ada nota ke pensel ke, awak boleh salinlah. Selalunya saya akan cakap pada pelajar saya, untuk modal permulaan tu maksudnya jumlah wang yang dimiliki oleh usahawan tu sendirilah, itu tak ada masalah. Yang ada istilah-istilah ni. Okey, apa dia sewa beli? Okey, sekarang ni kita tahu sewa beli tu awak kena ingat, aset tu kita nak beli tapi kita akan bayar sewa sampai habis tempoh. Okey, contohlah paling senang macam awak nak beli kenderaan. Okey, kita bayar sewa, bayar hutang tu kita nak bayar sewa lah, bayar sehingga tempoh, contoh awak kata awak buat pinjaman daripada bank 7 tahun. Jadi awak sewa benda tu, aset tu selama 7 tahun. Sewa dekat sini maksudnya hak milik bukan pada kita tapi hak milik dekat pihak bank. Okey. Yang itu sewa beli. Berbeza dengan pajak kan. Okey, pajak janganlah awak ingat pajak tu pajak gadai. Salah. Pajak kan lain, gadaian lain tau. Pajak maksudnya kita tak nak beli barang tapi kita nak sewa je nak guna. Itu beza antara sewa beli tadi. Sewa beli kita bayar sewa tapi kita nak beli barang. Kalau pajak tadi kita kena bayar sewa. Contoh kita nak guna kenderaan jentera lah dalam tempoh 3 bulan ataupun tempoh setahun. Tetapi kita tak nak beli, kita bayar sewa je. Bila habis tempoh kita sewa tu, pulangkan balik. Macam sewa beli tadi, habis tempoh kita dah habis bayar, barang tu jadi hak milik kita. Itu beza yang ketara antara sewa beli dengan pajakan. Betul, macam mesin photostat. Izian tadi dia kata pajakan guna mesin dengan cara sewa ikut tempoh tertentu. Betul lah. Saya tak nak beli, saya nak sewa je. Nak guna barang tu mesti guna. Contoh saya nak guna mesin photostat. Okey, saya nak buka kedai photostat. Okey, tapi saya tak nak belilah. Saya nak sewa. Okey, saya nak buat pajakan. Okey, bila kita buat pajakan, sepanjang tempoh memajak tu, kalau jentera ke barang tu rosak, mesin tu rosak, syarikat pajakan tu yang akan baik pilih. Kalaulah sewa beli tadi, contoh kita beli kenderaan kan, belum habis tempoh tiba-tiba rosak, boleh tak awak suruh orang bank tu yang betulkan awak punya kenderaan? Tak boleh kan? Itu beza antara sewa beli dengan pajakan. Okey, pemfakturan pula, bila ada perkataan invoice, maknanya kita beli invoice. Yang ini nak terangkan dalam tempoh ni saya takut ambil masa. Awak ingat je, sewa beli kita nak beli, pajakan kita tak nak beli tapi kita nak guna. Pemfakturan dia akan ada nanti dekat soalan perkataan invoice. Overdraft pula dia selalunya berkaitan dengan account apa? Overdraft, account, yes, account semasa. Okey, sebab kita nak minta tambah kredit. Gadaian, inilah gadaian yang tadi. Yang mana selalu pajak tersilap pajak gadai. Pajakan lain, gadaian lain. Gadaian ni kita betul, kita ada satu cagaran, kita letak satu aset yang berharga kepada pihak RAHNU untuk dapatkan pinjaman. Kalaulah kita tak dapat bayar balik pinjaman dan tempoh masa yang ditetapkan, kita punya cagaran tu akan diambil oleh pihak bank, pihak tempat yang kita cagarkan tadilah. Okey, jadi kita tengok kepada soalan ini. Okey. Apakah jenis pembiayaan yang sesuai? Okey, agak-agak apakah pembiayaan yang sesuai? Dia kata nak pertimbangkan beli mesin sebagai tunai atau memajak daripada syarikat pajakan. Okey, dekat soalan ni jangan keliru. Dia dah bagi dua pilihan. Apakah jenis pembiayaan yang sesuai? Jadi awak pilih je tunai ke ataupun pajakan.
Jangan bagi benda lain. Awak kata boleh sewa beli ke, awak kata boleh, tadi saya terlupa share ya, fakturan ke, tak boleh. Sebabnya soalan ni dia dah bagi dah. Pihak syarikat pertimbangkan nak beli mesin tu secara tunai, satu, ataupun secara pajak. Bila markah berikan alasan 4 markah, awak kena pilih salah satu. Awak kata tunai pun betul, awak kata pajakan pun betul. Dua-dua betul. Dekat bila awak dah pilih salah satu tu dapat 1 markah. Kemudian awak bagi alasan dekat situ, awak akan dapat 3 markah. Jadi dekat sini jangan pergi cari jawapan luar. Jawapan dah ada dalam kotak tu. Tunai ataupun pajakan. Okey, ini dia punya skema jawapan. Kalau awak kata pajakan, awak bagilah alasan kenapa. Kalau awak kata tunai, awak bagi alasan kenapa. Pastikan cukup 4 markah. Okey, jangan lupa salin kepala soalan. Jenis pembiayaan yang sesuai dipilih oleh syarikat percetakan global ialah pajakan kerana apa-apa. Ataupun awak kata nak secara tunai, jenis pembiayaan yang sesuai dipilih oleh syarikat percetakan global ialah secara tunai kerana apa-apa. Okey? Jangan pergi bagi yang luar daripada situ sebab soalan ni dia dah bagi untuk awak pilih. Itu senang. Okey, yang ini kata tugas. Okey, kita ada 11 ke 13 kata tugas. Okey, kita ada, tadi kita dah tengok 3 kan. Dekat sini kita ada bandingkan. Okey, kita ada huraikan. Kita ada hitungkan. Kita ada bersetujukah. Okey. Yang ini, kalau pelajar yang pernah jenguk saya punya channel, saya ada satu video yang saya buat semua tentang kata tugas. Jadi kalau awak nak salin, awak boleh pergi je dekat video tu, awak stopkan, awak boleh salin lah. Bandingkan tu nak apa, huraikan tu nak apa. Kalau awak biasa buat soalan-soalan percubaan, sekarang ni soalan percubaan 2020 dah keluar. Okey, bila kita biasa menjawab soalan tu berulang-ulang kali, awak tak payah hafal pun, awak dah tahu je bandingkan maksudnya apa. Bandingkan ni, jangan salah, awak jangan rasa dia sama dengan bezakan. Kalau bezakan, dia nak perbezaan sahaja. Kalau ada soalan banding, mesti bagi perbezaan, mesti bagi persamaan. Okey, itu perbezaan antara bandingkan dengan perbezaan. Jadi kita ada bandingkan, kita ada huraikan, kita ada hitungkan, kita ada bersetujukah, wajarkah, kita ada jelaskan, kita ada lakarkan. Lakarkan awak kena lukis lah. Okay, macam tadi lakarkan TPM. Jadi awak kena lukis lah. Dia punya paksi, maklumat, tajuk dia semua kena betul. Tepat. Sejauh manakah, bagaimanakah, tentukan, syorkan, cadangkan. Ada banyak kata-kata tugas ni. Jangan risaulah sebab satu, benda ni memang saya dah pernah buat pun. Ramai juga cikgu-cikgu yang buatkan video tentang kata tugas. Awak boleh je tengok dan awak boleh salin. Okey, ataupun dengan cara awak soalan percubaan selalunya ada skema kan. Cuba belajar dengan skema. Okey, bila kita belajar dengan skema, itu bukan bermakna awak menipu, tak. Belajar dengan skema ni maksudnya untuk awak tahu, oh soalan ni jawapan dia macam ni, soalan ni jawapan dia macam ni. Sambil-sambil awak belajar dengan skema tu, sambil tu awak mempelajari benda baru. Okey, macam ni sebenarnya nak macam ni. Soalan ni sebenarnya nak macam ni. It's okay untuk awak tengok skema ya. Tak salah untuk awak tengok skema. Sebab kalaupun awak tak boleh nak analisis sendiri, tapi awak tengok soalan, awak salin jawapan banyak-banyak kali pun, itu pun membantu untuk awak hafal sebenarnya. Okey, ada banyak cara untuk awak menghafal. Salah satunya tulis berulang-ulang kali. Okey. Yang ini barulah apa dia kertas perniagaan SPM. Awak dah tahu tadi dah, ada kata kunci lah, ada kata kerja lah, ada kepala. Okey, dan kertas SPM ni
Yang ini memang awak wajib tahulah. Kita ada kertas 1 yang mana ada 40 soalan. Okey, kita ada kertas 2, ada bahagian A, bahagian B, bahagian C dan kita ada kerja khusus. Kerja khusus ni sepatutnya semua orang dah siap dan cikgu pun dalam mode tengah menanda lah sekarang ni. Okey. Itu kerja khusus. Okey, pecahan markah dia pula. Okey, mungkin awak dah lama tak pergi sekolah, awak dah terlupa. Okey, kertas 1 20%. Okey, kertas 2 20% dan kertas 3 20%. Dan kertas 3 ni kalau awak buat betul-betul macam mana yang cikgu awak ajar, sebenarnya benda tu free-free je awak boleh dapat. 18 ke 19 ke, asalkan awak betul-betul lengkap lah macam mana yang cikgu awak dah gariskan untuk cara awak buat. Kertas 3 ni dia sebenarnya macam bonus je. Okay, awak lengkap, ada semua maklumat, there you go, you dapat lah you punya markah. Okay. Kertas 1 saya skip lah sebab kertas 1 awak tahulah dia selalunya semua soalan daripada bab-bab tu akan ada. Walaupun 40 markah, dia ada soalan A, B, C, dia ada pilihan jawapan A, B, C, D. Ada pelbagai aras yang mana tolonglah baca soalan tu betul-betul sebab selalunya objektif ni dia kadang-kadang dia tricky sikit. Awak tersilap baca je, tengok macam semua jawapan betul kan. Jadi dekat situ awak kena banyakkan latihan. Okey, dekat kertas 2 pula kita ada bahagian A. Awak kena jawab 5 daripada 6. Okey, ada 6 soalan, awak jawab 5 sahaja. Okey, satu soalan markah dia 10. Okey, untuk bahagian A ni awak punya jawapan awak kena ringkas dan padat. Sebab selalu dia akan bagi soalan yang tadilah. Nyatakan, jelaskan. Dia yang tak banyak sangat simulasi, tak banyak sangat respon terbuka. Okey, jangan guna ayat tergantung tanpa huraian yang jelas. Okey, kena tulis ayat yang penuh. Jangan awak tiba-tiba awak cakap perniagaan kembang, mudah dijalankan. Kenapa mudah? Apa yang berkembang? Awak kena bagi soalan jawapan awak tepat. Okey. Kemudian ini petua-petua dia lah. 5 minit pertama awak baca soalan dengan teliti. Gariskan kata tugas. Okey, tengok kehendak soalan dia nak apa. Kemudian tengok peruntukan markah. Macam saya kata tadilah, markah tu penting. Kemudian pilih soalan yang awak yakin awak boleh jawab. Bila dapat kertas soalan, awak tulis balik. Buatlah rangka peta minda ke, peta ikan ke apa ke. Tulis dekat tepi soalan tu, apa jawapan-jawapan yang awak hafal. Tulis seberapa banyak, kemudian awak pilihlah mana satu yang awak rasa awak confident, itulah jawapan yang betul, yang banyak menyumbang markah kepada awak. Okey. Kemudian bentuk soalan dekat bahagian A ni, dia respon terhad. Situasi dan soalan mudah berdasarkan kefahaman, pengetahuan dan definisi daripada teks. Dia direct question lah untuk memudahkan awak faham. Okey. Berbanding dengan kertas 2, bahagian B. Yang ni contoh bahagian A. Huraikan, jelaskan. Okey, apakah kelebihan bentuk pemikiran perniagaan? Jelaskan tindakan yang perlu dilakukan. Okay, semua ni kalau tujuan perniagaan ni, okay, awak tengok di dalam buku teks. Kita kena ingat lah apa dia yang cikgu pernah cerita. Kemudian maksud berhad. Okay. Kemudian dekat sini, apakah kelebihan bentuk perniagaan tersebut? Jawapan ada dalam ni. Perniagaan apa ke benda-benda ni? Awak tengok. Nama perniagaan ni pun awak dah tahu dah. Perusahaan mercu sdn berhad. Jadi bentuk dia menjadikan apa? Yang berhad. Jadi awak kena bagilah bila 2 markah, maksudnya dia nak 2 kelebihan sdn berhad. Okey, kemudian soalan seterusnya, jelaskan tindakan yang perlu dilakukan. Okey, pun 2 markah. Jadi bila awak tengok dekat bahagian A ni, pecahan markah dia kecil-kecil. 3, 3, 2 untuk dapatkan 10. Okey, berbanding dekat bahagian B nanti, awak akan nampak dia lebih panjang dan ada kebat kat situ. Okey. Macam ni tadilah. Ini punya skema jawapan. Okey, kelebihan perusahaan mercu sdn berhad ialah modal besar. Walaupun 2 markah, kadang-kadang dekat skema tu ada banyak. Jadi awak jangan takut untuk menulis.
Okey, dan jangan fikir kalau soalan jawapan awak tu tak sama ayatnya, sebiji macam skema, awak akan salah. Tak. Okey, cikgu yang memeriksa kertas, macam kat sekolah pun cikgu akan tengok mana ayat awak yang kena dengan skema. Bukannya yang sebiji dengan skema ya. Manalah orang boleh hafal sebiji-sebijon kan. Jadi, mana yang kena, itulah yang akan diberi markah. Jadi, jangan takut untuk menulis. Okey. Kemudian, tindakan yang perlu dilakukan oleh perusahaan tadi. Tengok, ada perkataan pasaran kan? Ada 4P. Ada je campuran pemasaran lah, pasaran lah. Selalunya mesti tentang 4P tadi. Okey. Kita tengok dekat bahagian B. Bahagian B ni aras dia lebih tinggi. Okey, ada berapa soalan? Ada 3 soalan yang awak kena pilih 2. Dan setiap soalan tu markah dia 15 kan? 15 markah. Okey, dia ada respon terhad, respon terbuka. Maksudnya dia ada direct, ada yang tidak. Okey, maknanya awak kena analisis sendiri. Lepas tu mungkin dia akan campur bab. Satu soalan tu dia akan masuk beberapa bab. Kemudian ada aplikasi. Pelajar kena buat keputusan, kena menghitung. Ada situasi kompleks. Dia akan bagilah situasi macam ni. Pada pendapat anda, itu dia selalunya akan ada dekat bahagian B. Okey. Ada penalty. Penalty tu maksudnya apa? Penalty tu maksudnya potong markah. Okey, sebab calon perlu huraikan untuk dapat markah. Jangan bagi jawapan terlalu ringkas. Macam saya kata tadi, ada nama kedai, ada nama produk, ada nama peniaga tu, masukkan awak punya jawapan. Sekurang-kurangnya awak letaklah dekat kepala, dekat atas ayat tu, sebelum awak bagi jawapan. Itu untuk mengelakkan awak kena penalty. Kadang-kadang awak dah bagi huraian yang betul, dia nak 4 huraian, awak dah bagi 4, sepatutnya awak dapat 4 markah kan. Tapi awak tak sebutkan dia punya kepala tu, cerita tu awak tak masukkan. Awak tu jual apa, awak cakap produk tersebut. Okey, pekedai itu. Ada itu, ada tersebut. Tapi dekat soalan dah cakap dah tentang nasi lemak lah. Tentang nama Alia menjual nasi lemak. Masukkan dalam awak punya jawapan. Okey, yang itu tolong ingat. Yang itu mesti awak kena masukkan. Ada maklumat je, masukkan dalam jawapan awak. Kemudian sebaiknya jangan bentuk point sebab nak ayat penuh berbanding dengan bahagian ini. Selalunya kalau awak nak skor betul-betul, memanglah sepatutnya awak kena buat ayat yang, bila awak pun nampak, bila awak buat ayat yang banyak, awak punya fakta huraian awak banyak, ada contoh dekat situ, awak tahu memang awak akan dapat markah penuh berbanding kawan yang buat sikit-sikit. Itulah. Jadi kalau awak boleh menulis dengan baik, biar ada bentuk perenggan. Kalau awak rasa awak tak boleh nak menulis dengan baik, awak boleh tulis dalam bentuk point. Point tu pun tolong dalam bentuk ayat yang penuh. Kemudian dia bukan dalam bentuk perenggan, ada penanda wacana tu. Okey. Kemudian bentuk perenggan atau huraian ayat lengkap dan jelas. Yang itu awak kenalah sebab kita takut hilang markah. Sebab dekat sini markah dia 15. Okay, kita tengok dia punya contoh soalan dekat sini. Berikut berkaitan dengan perniagaan Puan Fatihah. Okey. Dia uruskan Okey, kemudian anda berpendapat cara Puan Fatihah meniaga perniagaan adalah bijak. Kemukakan alasan anda. Maknanya yang ini ada tak daripada buku teks? Directnya tak ada. Jadi awak kenalah tengok dekat soalan ni, dekat maklumat yang diberi. Okey, kenapa awak kata Puan Fatihah kena meniaga perniagaan dengan bijak? Jadi dekat sini ada perniagaan Happy Home. Dia ada nama Puan Fatihah. Masukkan dalam kepala jawapan awak tu. Puan Fatihah mengadakan perniagaan Happy Home dengan bijak kerana bagi pendapat saya bla 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 bla. Okey, masukkan nama Puan Fatihah tu, masukkan nama kedai tu. 8 markah dekat situ. Awak tengok. Kat bahagian A tadi pecahannya kecil-kecil je. 3, 2, 3. Yang sini 8, 7. Jadi bahagian B ni dia aras dia tinggi berbanding dengan yang satu. Okey, yang ini dia punya skema jawapan lah. Dia punya cadangan jawapan. Okey, kita tak boleh ada kerana terus ayat ini saya bagi contoh. Awak kena bagi ayat penuh. Bagi pendapat saya, Puan Fatihah menjalankan perniagaan dengan bijak kerana baru awak tulis apa markah. Yang B pun awak salin balik dia punya ayat tu. Ialah apa.
Okey, yang ini perbezaan ketara yang awak nampak antara bahagian A dengan bahagian B. Okey. Kita tengok dekat bahagian C pula. Okey. Bahagian C ada yang cikgu bagi pendapat lah. Ada yang cikgu kata bahagian B bahagian C ni awak boleh jawab dulu. Maksudnya awak dapat je soalan, awak kena jawab bahagian C. Sebabnya maklumat ada banyak dalam petikan yang mana dia boleh dijadikan sebagai jawapan. Okey, ataupun ada juga cikgu-cikgu yang kata sebelum awak baca petikan yang panjang tu, awak baca soalan bawah dulu. Bila awak dah baca soalan baru awak boleh katakan dekat bahagian sini, bahagian sini, bahagian sini. Dan selalunya, saya tak kata wajib, selalunya soalan 1 dekat perenggan 1. Soalan 2 kadang-kadang ada dekat perenggan 2. Soalan 3 kadang-kadang ada dekat perenggan 3. Dan soalan last tu kadang-kadangnya sahaja dikebat. Kadang-kadang, selalunya. Bukan wajib macam tu. Itu yang saya boleh beritahu pada awak lah. Okey. Kemudian dia kata ada maklumat penting dalam setiap perenggan yang boleh digunakan sebagai jawapan. Kalau yang awak dah biasa buat kertas-kertas awak batch yang ketiga. Jadi dah ada soalan SPM 2018, 2019. Kadang ada yang dah bincang dengan cikgu-cikgu kan. Awak tengok macam mana format soalan dengan dia punya petikan tu. Okey, kemudian banyak petunjuk ada di dalam petikan. Itu yang saya kata tadi. Tengah pelajar, dia tengok soalan tu panjang. Ini soalan bahagian C. Soalan nombor 10. Dia panjang dan ada gambar-gambar. Tolong jangan takut tengok panjang. Panjang tu sebab ada jawapan dalam tu. Okey, soalan nombor 10. Dekat perenggan pertama, dia ada cakap tentang apa. Bangunan ni saya sewa beli. Dibantu oleh 10 orang pekerja. Tinggal di kawasan. Kadang kita nampak maklumat pun tentang 10 orang pekerja tetap. Ini nak kaji tentang skala ke? Perniagaan NIE menjual kek sejuk beku. Lepas tu adalah gambar-gambar cantik-cantik. Sampailah kadang-kadang tu 2 muka surat tau. Untuk bahagian C ni. Jangan takut dengan soalan. Dia banyak sebab dalam tu ada banyak jawapan. Okey, ini contoh dia punya soalan lah. Terangkan klasifikasi perniagaan Lia Enterprise. Okey, kalau awak baca soalan dulu, baru awak baca petikan, kita dah nampak tadi kan, dia nak klasifikasi. Klasifikasi kita tahu mesti dia nak sektor dengan saiz. Atas tadi kita tengok perenggan pertama dia dah cerita dah pasal berapa orang pekerja kan. Lepas tu dia kata di kawasan berhampiran. Kita awak tahulah sektor apa. Lepas tu dia kata tadi dia menjual sektor pertama ke, kedua ke, ketiga. Jadi awak boleh nampak pattern dia macam mana. Kemudian setuju keadaan dengan cara pembungkusan. Kenapa? Okey, jelaskan tindakan lain yang dimaksudkan oleh Encik Buhari. Yang ini soalan kibat. Kalau awak pernah tengok soalan dia, yang ini 2018 saya. Soalan dia yang ini memang awak kena fikir sendiri. Kenapa? Apa tindakan lain yang perlu dibuat? Jadi itu sedikit tentang kertas 2, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, ini cadangan jawapan lah. Kalau ada soalan bersetujukah? Okey, awak boleh bagi setuju pun betul, tak setuju pun betul. Kalau setuju, bagi alasan awak. Tak setuju, bagi alasan awak. Dua-dua diterima. Okey. Ada yang tanya, cikgu boleh tak nak tulis dua-dua? Boleh. Boleh tulis dua-dua, tapi pastikan jangan sampai awak tulis masa soalan lain. Pastikan awak tulis tu masa yang diperuntukkan tu awak tengok betul-betul lah. Okey, takut awak terlalu lama memikirkan satu soalan. Soalan lain tu awak tertinggal tak cukup masa. Okey. Yang ni cadangan pemakaian untuk lulus. Selalunya dekat sekolah-sekolah, macam sekolah saya pun, jumlah lulus dia adalah 40. Nak dapatkan 40 tu senang. Jadi mana pelajar yang rasa tak pernah lulus tu, awak tengoklah dekat mana awak punya kelemahan sebenarnya. Dekat kertas 1, awak hanya perlukan 10 markah. Dekat kertas 2, hanya 18 markah je. Kertas 3, 12 markah. Kertas 3 ni saya kata itu bonus kan. Sebenarnya awak boleh je dapat markah yang tinggi
bila awak ikut je arahan cikgu untuk siapkan awak punya kertas 3 tu, folio kita tu. Okey, dekat kertas 2 bahagian A. Untuk dapatkan 18% tadi, dekat bahagian A, kita ada 5 soalan, 50. Awak perlu dapatkan 20 je. Ini untuk lulus, bukan untuk skor. Untuk skor kena dapat tinggi lah. Ini untuk kalau kawan-kawan yang rasa cikgu tak pernah lulus. Dekat sini lah awak boleh tengok dekat mana yang awak nak tambah markah. Okay, dekat bahagian B pula 5/30 je. Alah, mustahil tak boleh dapat 10, 15 kan, sebab dia per 30. Dekat bahagian C 5. Ini pun 50/20 ni sepatutnya awak boleh dapat lah 18 ataupun 15. Sebab apa? Awak dah tahu sekarang ni banyak maklumat ada dalam renggan di bahagian C. Cerita dia awak boleh masukkan dalam dia punya jawapan kepada soalan-soalan yang ada. Jadi, untuk dapat 18%, susah ke senang? Senang. Anak saya tu jam 4. Kata, senang je mak. Memang senang. Okey, yang penting awak menulis. Kalau awak tak menulis, cikgu tak boleh nak cari. Ya Allah, kat mana cikgu nak bagi markah sebab tak ada benda. Jadi, jangan takut untuk menulis. Okey, yang ini kesilapan yang selalu pelajar buat. Okey. Dan selalu juga saya tengok bila nak periksa, pelajar akan usung buku teks. Bawa lah buku teks mana-mana, tak payah. Awak perlu bawa buku nota kecil awak tu je, nota ringkas awak. Itu yang lebih. Maknanya daripada nota ringkas tu awak dah faham apa benda ni. Kalau awak masih bawa buku teks tu macam untuk sedapkan hati, dia kan bawa je buku teks tu. Orang lain baca buku, awak pun nak baca buku juga. Jangan amalkan macam tu. Kemudian lemah kuasai fakta dan konsep. Takut untuk menjawab. Buat apa nak takut? Tulis je. Okey, tulis je jawapan. Awak rasakan okey. Sebab kadang-kadang ada soalan yang awak boleh fikir logik. Sebab perniagaan ni dia benda yang berlaku di sekeliling kita. Contoh soalan, kalau kita perniagaan tu tak dapat mencapai objektif perniagaan, apa yang jadi? Kita tahu objektif perniagaan sahaja kita nak untung. Kalau kita tak dapat untung, apa jadi kat kita punya bisnes? Mestilah kita tak dapat profit, tak dapat keuntungan. Tadi soalan tadi kenapa kan? Okey, kita tak dapat nak kembangkan perniagaan kita. Bila bisnes kita teruk, maknanya imej perniagaan kita pun akan terjejas. Bila imej perniagaan terjejas, kita tak boleh nak bersaing dengan kita punya pesaing. Lepas tu kita tak dapat nak kembangkan perniagaan kita. Semua tu awak boleh fikir secara logik. Jadi jangan takut untuk menjawab. Kemudian kurang mahir kaitkan soalan dengan tajuk pembelajaran. Okey, lepas ni bila awak dapat soalan, cuba awak ingat, okey soalan ni bab berapa? Soalan ni bab berapa, tingkatan berapa? Bila awak ingat yang itu, awak boleh recall balik, oh dekat bab 2 saya belajar ini. Kena pandai kaitkanlah. Kemudian salah tentukan kehendak soalan. Itu awak tersilap tafsir. Kemudian jawapan terlalu ringkas. Jangan ada ruang untuk cikgu tanya balik. Kan H apa? 4W1H. Why, when, what, how. Jangan. Kalau cikgu ada ruang untuk tanya itu, maksudnya jawapan awak tu terlalu ringkas dan tak tepat lah. Okay, dan memang awak takkan dapat markah yang penuh. Tidak buat rangka jawapan. Bila dapat soalan, tolonglah tulis terus kat tepi tu rangka-rangka apa benda yang awak dah ingat selama ni. Okey, rangka jawapan tu kena ada. Kemudian tulisan terlalu kecil pun mempengaruhi juga. Mungkin pemeriksa kertas, dia tak nampak apa yang awak tulis. Tak boleh nak baca. Okey, dakwat pen kurang jelas. Yang ini pun jangan awak ambil remeh. Kita nak exam nanti persediaan secukupnya kita kena ada. Jangan masa tu lah pen tak ada ink lah apalah. Okey, buat persiapan secukupnya. Tidak menggunakan clue dalam soalan untuk membina jawapan. Maksudnya tadi kan kita kata okey, dia dah bagi dah nama orang, produk apa, syarikat apa. Clue-clue yang ada tu awak masukkan dalam awak punya jawapan. Dan last sekali, tidak pandai menguruskan masa. Jangan terlalu lama menjawab satu soalan. Panduan dia awak tengok pada markah. Kalau markah tu 3, awak bagilah masa awak dalam 3 ataupun kurang daripada untuk menjawab. Jangan lebih-lebih. Okey. Buat latih to be banyak kan. Soalan percubaan dah ada, awak boleh minta pada cikgu awak soalan percubaan 2020. Okey.
Kita akan ingat 10% apa yang kita baca. Kita ingat 20% apa yang kita dengar. Okey, mungkin apa yang awak dah baca, kemudian awak dengar apa yang saya cakap, kita cakap, awak akan ingat 20%. Awak akan ingat 50% apa yang kita dengar dan lihat. Okey, maksudnya awak dengar, awak dah lihat, awak dah pernah tengok kan. Kita akan ingat 70% apa yang kita cakapkan. Awak dah baca, awak dah tulis, awak dah buat latihan, awak cuba cerita balik. Okey, macam saya buat sekarang lah, saya bercerita balik dekat awak apa benda-benda ni. Bolehlah minta, okey mak dengar sekejap boleh tak? Saya nak cerita tentang pengangguran. Pengangguran ni kan, dia ni. Bila awak cerita balik, apa yang awak dah ingat tu, insyaAllah awak akan, 70% awak akan masuk kepala. Kemudian kita ingat apa yang kita praktikkan. Awak dah baca, awak dah tulis, awak dah buat, awak dah ajar, awak dah ceritakan. 90% akan ingat dalam kepala. Jadi latihan to be tu kena buat banyak kali. Bukan sekali, 2 kali. Okey. Okey, jadi sebenarnya kertas perniagaan ni adalah mudah sahaja. Awak hanya perlu baca soalan betul-betul. Pilih soalan yang awak rasakan mudah untuk awak jawab. Faham kata tugas. Lihat peruntukan markah untuk anggar masa menjawab. Okey, jadinya kita ngam-ngam sejam lebih sikit. Okey, okey, kita tengok video ni sekejap. Ini yang pelajar selalu buat dalam kelas. Okey, tengok budak tu, oi, tiba-tiba dekat dia punya meja keluar kaki. Tiba ada dinosaur bawa dia lari. Zap. Jangan berangan di dalam kelas. Okey, jadi sebelum saya akhiri slot saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua yang hadir. Hari ini sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada saya sendiri. Okey. Jadinya terima kasih banyak kepada semua. Jadi saya akan serahkan balik kepada pihak yang berwajib, pihak Malaysia. Persilakan. Cikgu pula. Okey, terima kasih Cikgu Sheila. Okey. Banyak perkongsian tadi yang dapat kita lihat sama-sama dan dengar sama-sama. Jadi mungkin kita boleh buka sikit masa Cikgu untuk Q&A kalau ada pelajar yang nak tanya. Boleh. Boleh okey. Adik-adik pelajar kalau nak tanya boleh buka mikrofon ataupun kalau yang suara dia mahal tu, suara emas tu boleh tulislah. Boleh chat. Kan takut dia malu nak open mic kan. Okey, saya buka sesi untuk bertanya. Tadi ada seorang cikgu tanya, kalau dia tanya dekat chat box tu, kalau soalan perbandingan boleh buat kotak ke? Boleh. Okey, nanti. Tadi saya ada sebut bandingkan dengan bezakan. Okey, bila bandingkan, awak kena bagi persamaan dan awak kena bagi perbezaan. Dekat persamaan tu awak buat dalam bentuk ayat. Bila ada perbezaan, awak boleh tu buat dalam kotak. Rasanya yang buat kotak ni cikgu awak dah biasa tunjukkan kot. Awak bagi je perbezaan antara, contohlah, perbezaan antara OBU dan OBBU ialah, okey, awak buat kotak, ada 2 bahagian, OBU, OBBU. Kemudian awak nyatakanlah apa perbezaan ni. Boleh buat dalam bentuk kotak untuk soalan perbezaan. Okey, soalan lain? Okey, saya buka soalan lah. Okey, ada yang nak tanya tak? Dari Sarawak ke? Kalau boleh wakil lah, wakil negeri. Sarawak, Selangor. Dekat chat ni tanya ada buat kelas. Bukan tanya soalan. Okey, boleh buka mikrofon. Ada yang nak tanya? Silakan. Ada ke? Janganlah malu. Semua pandai-pandai ni. Semua pandai ni. Kalau ada soalan pengiraan, pastikan awak tulis formula dia. Tulis formula yang betul, automatik awak dapat 1 markah. Jadi janganlah, kurang-kurangnya awak hafal lah. Formula kita tak banyak pun dalam tingkatan 5, bab kewangan, bab 4 kan.
ada beberapa formula nisbah tu hafal lah. Sebab awak salin je soalan formula yang betul, maka terus diberi 1 markah. Betul lah kalau awak salin salah tu memang tak dapat markah lah. Kalau awak salin salah soalan pengiraan, tiba-tiba isi dia awak buat betul kan, apa tambah apa bagi apa. Dekat situ dapat markah. Dekat soalan formula tu tak dapat markah, tapi dekat awak punya pengiraan tu akan dapat markah. Selalu ada masalah dengan soalan kira-kira. Sebenarnya soalan kira-kira ni dia dalam bahagian B kan selalunya, dan dia awak boleh pilih. Kalau awak rasalah terlalu susah untuk awak hafal, awak tengok soalan yang lain tu. Kalau awak rasa soalan bahagian B 7, 8, 9, awak rasa bahagian 8 tu ada pengiraan dan markah dia banyak peruntukan dia, awak jawablah tu soalan 7 dan 8. Tapi kalau peruntukan markah dia sikit je 2, tapi bahagian soalan nombor 9 tu awak rasa 15 awak tak boleh jawab, nak tak nak awak kena jawab jugalah yang itu. Tu pasal saya kata latihan kena banyak jawab. Kena banyak buat latihan. Bab pengiraan ni dia memang susah, tapi awak boleh pilih awak nak jawab kan atau awak tak nak jawab. Tajuk perusahaan cukai dan nilai management tak disediakan mudah apa cukai tersebut dan macam mana taraf penulis. Cik bagi tip tajuk ni. Okey, untuk tajuk pelepasan cukai ni saya pernah buat dia punya bila nak explain kan benda ni panjang. Lepas tu dia ada banyak kan. Tak apa, nanti saya cuba buatkan satu video pendek. Saya akan jelaskan lah macam mana pelepasan cukai taraf penulis ni. Okey, mari ni. Okey, kena hafal formula je kan. Yelah, bila awak dah hafal formula, awak kenalah tahu apa aset semasa tu apa. Awak kena tahulah dia punya unit tu macam mana. Hafal memang kena hafal lah. Tapi bila awak hafal, macam saya kata, kertas perniagaan ni dia aplikasi. Kalau awak hafal saja, awak tak reti macam nak applykan pun tak boleh. Jadi nak tak nak hafal pun yes, buat latihan banyak-banyak pun ya. Okey, ada soalan lagi tak? Okey, soalan lain. Tak ada dengar suara pun. Semua tak nak buka mic. Ada tak? Tak ada kot rasa. Okey, ada yang tanya tu bila lagi kelas. Okey, kelas ni kita kena check baik semula tarikh dan juga availability penceramah ya. Sebab penceramah kita ni cikgu-cikgu. Jadi kadang-kadang cikgu-cikgu ni pun dia orang ada kelas dia orang, ada tugasan lain. Jadi kita kena dapatkan dulu pengesahan, kita akan maklumkan. Jadi jangan risaulah. Ada je nanti kita akan maklumkan, kita akan bagi tahu. Okey? Malulah cikgu, apa yang malu? Malu nak buka mic. Malu buka mic. Okey. Okey, ada lagi soalan terakhir last sebelum kita tutup sesi kita ni. Ada ke? Nanti yang mana tak dapat ikut nanti rasanya Cikgu Sheila akan share dekat YouTube channel ya. InsyaAllah. Jadi boleh dapatkanlah info-info yang tadi tu melalui YouTube channel Cikgu Sheila. So akan lebih membantu. Okay, ada lagi ke soalan? Tak ada ya? Tak ada. Okey, kalau tak ada jadi kita boleh tutup sesi kita pada tengah hari ini. Jadi daripada pihak Management and Science University MSU, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Cikgu Sheila atas masa yang diluangkan. Terima kasih kepada cikgu-cikgu lain yang turut bersama dengan kita pada hari ini. Dan tak lupa kepada adik-adik calon SPM tahun ini bagi peperiksaan kertas perniagaan, terima kasih supaya perkongsian hari ini boleh memberi manfaat yang baik kepada anda semua. Dapat guna pakai tips macam mana nak dapatkan markah yang bagus, dan tidaklah kita set untuk hanya sekadar nak lulus. Kalau boleh kita nak skor excellent lah, cemerlang lah kan. Jadi tak rugi info yang kita dapat hari ini dan kita guna pakaikan semasa menjawab dan juga membuat persediaan bagi kertas peperiksaan perniagaan insyaAllah pada tahun ini. Jadi sekali lagi daripada MSU kami sangat
menganukan penyertaan adik-adik pelajar pada sesi hari ini. Dan insyaAllah di masa akan datang kita akan teruskan jika ada peluang dan juga penglibatan daripada penceramah-penceramah yang bukan pemirsa kertas soalan. Sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan dan juga sokongan daripada Cikgu Sheila terutamanya. Kalau ada apa-apa selepas ini mungkin saya rasa boleh terus berhubung dengan Cikgu Sheila melalui email dan juga kontak-kontak lainlah yang telah dikongsikan oleh Cikgu Sheila. Jadi daripada pihak MSU, jika adik-adik jalur SPM selepas ini, lepas habis daripada SPM, ingin melihat peluang dari segi peluang pengajian di peringkat pengajian lebih tinggi, jadi MSU sedia untuk menawarkan dan juga menyediakan program-program dan juga bantuan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang ingin melihat program-program di peringkat pengajian tinggi dalam pelbagai bidang, sama ada bidang dari berkaitan perniagaan, perakaunan, marketing dan juga bidang-bidang lain. Jadi insyaAllah MSU boleh bantu untuk memberi informasi-informasi yang berkaitan kepada adik-adik calon SPM pada tahun ini. Jadi daripada pihak saya, mohon maaf sekali lagi andai ada kekurangan sepanjang sesi pada tengah hari ini, mohon maaf. Mungkin boleh dapatkan feedback nanti melalui email dan sebagainya untuk kita tambah baik. Daripada saya sekali lagi ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Cikgu Sheila Harapnya insyaAllah kita boleh terus bekerjasama untuk memberi sesuatu yang lebih bermanfaat kepada anak-anak didik pelajar kita. Jadi itu saja daripada pihak saya. Mungkin kata-kata terakhir daripada Cikgu Sheila, silakan. Okey, terima kasih kepada Encik Anis dan MSU terutamanya lah sebab sudi menjemput dan memberikan slot kongsian ini yang mana sangat bagus untuk pelajar semua. Okey, gunakan masa yang ada secara full lah maksudnya. Maknanya sekarang walaupun tidak ke sekolah bukan bermaksud awak bercuti. Okay, dan apa-apa webinar, seminar semua yang ada, grab. Okay, masuk je semua. Dapatkan sebanyak-banyak ilmu yang boleh untuk persediaan awak menghadapi SPM tahun hadapan. Jadi doakan semuanya dipermudahkan insyaAllah. Dan juga mohon maaf daripada saya jika ada tersilap kata. First tadi terlupa nak share screen lah. Supaya ada yang tukang beritahu. Okay, jadi all the best untuk semualah. Itu saja daripada saya. Okey, baik, terima kasih. Jadi kita akhiri sesi kita sekali lagi dengan ucapan terima kasih. Semoga semua calon-calon SPM sentiasa fokus memberi sepenuh komitmen kepada persiapan bagi menghadapi peperiksaan SPM insya-Allah Februari nanti. Sentiasa kekal fokus, jaga SOP, stay at home, dan kita masih belum menang. Jadi sama-sama kita meletakkan impian dan juga matlamat kita di peringkat yang lebih tinggi lah, yang tertinggi supaya kita tahu sejauh mana usaha kita untuk kita capai matlamat dan juga target kita dalam peperiksaan SPM terutamanya. Jadi daripada pihak MSU sekali lagi terima kasih. All the best to all candidate SPM 2020, especially for those who are having this session for kelas perniagaan. Terima kasih sekali lagi. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menjamu makan tengah hari. Sekian. Terima kasih. Okay. Bye-bye. Okay. Bye-bye semua. Terima kasih semua.